Salam, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada malam hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu di dalam ibadah doa. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita dengan mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-15 dan 16 mengatakan, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Mari kita bersama-sama naikkan pujian untuk memuji Tuhan kita dengan pujian Yesus Pico Wanko Junwan, Kristus Tuhan Raja Dunia.贡献珍宝在主台前，家家户户早晚跪拜，感恩颂的同心敬爱，随时因海口亦能言，赞美话语也能说全。Kristus Tuhan Raja dunia, Ya berada di atasnya, dari segala jurusan, umat semua muliakan Dia, bangsa-bangsa, raja-raja, serta umat dunia, mari datang menyembah Dia, sembah sujud hadapannya, semua lidah puji Dia dengan segenap hatinya, anak-anak masyurkan Dia dan lengkaplah pujiannya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus, mulia nama-Mu. Bapa kami mengucap syukur atas malam yang begitu indah ini. Bapa kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati baik kedua hamba-Mu, Evangelis Yudhistira dan penerjemah Bapak Ibrahim Siddiq, dan juga para jemaat yang ada di tempat mereka masing-masing. Kiranya Engkau mengurapi setiap daripada kami, sehingga melalui pemberitaan firman-Mu, kami boleh semakin hari, semakin mengenal Engkau dan kehendak-Mu. Bagi kemuliaan-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan. 各位主内弟兄姐妹们，晚安，平安。 Senang sekali kita bisa kembali berkumpul di dalam kebaktian doa malam secara online. 非常高兴今天晚上能够在线上的祷告会与大家同在。 Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan kembali. 今天我们也要再次来思想上帝的真理， Mari kita mempersiapkan hati kita, 我们来预备我们的心， kita konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. 我们来专心来预备听神的话语。 Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, 主内弟兄姐妹们， pada masa-masa corona seperti sekarang ini, 在现在这个新冠病毒疫情的期间，
Banyak berita bertebaran tidak karuan. 到处都传播了一些不正确的信息。 Ada yang mengatakan beginilah cara mencegah terbaik virus ini. 有的人说要用这种的方式来抗击这个病毒。 Jangan percaya pada, oh ada virus ini. 我们不必再相信这个病毒。 Bahkan sampai tahun 2021 pun ada yang mengatakan kalau virus ini adalah sebuah hoax, berita yang bohong. 甚至于到今天2021年的时候，有一些人还说这个病毒只不过是一些的骗局。 Berita yang satu ke berita yang lainnya disebarkan melalui WA group. 每一个信息都透过 VR Group 来传播这个信息， Sehingga menjadi tidak karuan. 因此便造成一个很混乱的 Lalu beberapa bulan yang lalu keluar berita di media sosial soal vaksin. 然后不久之前在媒体就有出现这个疫苗的事情。 Ada yang bilang vaksin berbahaya lah. 有的人说接种疫苗非常的危 Ada 险， yang bilang vaksin efeknya bisa bikin mual. 有的人说这个带来的后遗症是使我们能够呕吐， Bahkan lucunya ada yang bilang 甚至很可笑的有人说 vaksin bisa membuat kita jadi zombie. 这个接种能够使我们好像一个活僵尸一样。 Ada yang beropini dan tidak jarang bisa menimbulkan perpecahan. 这些的纷争带来了人类的这个分裂。 Media yang satu, media yang lain saling membuat berita tandingan agar beritanya dianggap benar. 每一个媒体都以为他们的这个信息都是正确的。 Kita sebagai orang yang membaca berita pun dibuat bingung. 我们读这些信息的人都感觉到非常的困惑。 Mana yang perlu kita pegang karena itu benar? 我们要相信哪一个呢？ Kita mencari-cari apa yang dapat kita pegang, kita percayai. 我们要寻找一些我们能够相信、我们能够持守的。 Saudara-saudari berbicara tentang berpegang pada kebenaran. 弟兄姐妹们，谈到于我们要持守的一个真理， Kebenaran apa yang Bapak Ibu pegang di tengah-tengah pandemi saat ini? 在现在疫情当中，你所要持守的真理是怎么样的一个真理呢？ Berpegang pada berita-berita yang tiap hari membuat kita khawatir atau takutkah? 是不是持守相信那一些每一天使我们惧怕、使我们担心的那个消息呢？ Atau kita berpegang pada tips-tips yang tidak jelas kebenarannya? 或者我们只相信那一些提示使我们还不一定正确的？ Atau kita berpegang kepada firman Tuhan? 或者我们持守上帝的话语？ Hari ini kita mau belajar bagaimana agar kita tetap berpegang pada firman Tuhan. 今天晚上我们要学习要怎么样来持守、抓住神的话语。 Mari kita membuka Alkitab kita dari Amsal pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. 现在让我们来打开我们的圣经，记载在箴言第7章第1到第3节。 Saya akan bacakan terlebih dahulu dalam bahasa Mandarin, lalu akan juga dibacakan dalam bahasa Indonesia, lalu dibacakan dalam bahasa 我 Mandarin. 们先用印尼文，然后再用中文来读一遍。 Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. 我儿，你要遵守我的原理，将我的命令存记在心，遵守我的命令，就得存活。保守我的法治，好像保守眼中的瞳人，记在你指头上，刻在你心榜上。 Salomo selain sebagai raja yang besar dan sangat kaya, 所罗门王除了他是非常富有，他也是非常的， sangat besar dan sangat kaya. 他是一个伟大而且非常富有的王。 Ia juga sangat dikenal dengan di antara bangsa-bangsa lain karena hikmatnya yang luar biasa. 在各国当中，他是以他的智慧非常的出名。 Hikmat yang ada dalam diri Salomo adalah pemberian dari Tuhan. 他之所以有智慧，是上帝所给予的。 Dalam Amsalnya, Salomo mengajarkan begitu banyak hikmat dan itu sangat berguna bagi kehidupan orang percaya. 在他的箴言当中，他教训我们，给予我们很多有智慧的教导，是对我们的生活非常有益处的。 Bila kita mau merenungkan ayat demi ayat, kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga bagi perjalanan kekristenan kita. 如果我们每一节的仔细的去读，将会带来给我们在基督教我们信仰生活上带来的宝贵的这个教训。 Karena di dalam Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10,
因为在箴言第9章第10节的， Dikatakan pemulaan hikmat adalah takut akan Tuhan Saya dan dapat- mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. 在那边他说，敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。 Kitab Amsal mengajarkan begitu banyak hikmat bagi umat Tuhan. 箴言教导许许多多从上帝而来的智慧。 Kalau kita mau merenungkan ayat kitab Amsal ini dari hari ke hari itu sangat berguna. 如果我们每一天的仔细来读，对我们非常的有益处。 Dalam pengajaran kekristenan, 在基督教的教育当中， seluruh kitab dalam Alkitab adalah firman Tuhan. 我们整本圣经的这个章节都是神的话语， Maka Amsal walaupun berisi hikmat, 因此箴言即使里面有智慧的原理， Amsal itu pun adalah firman Tuhan. 箴言也是上帝的话语。 Nasihat-nasihat yang diucapkan Amsal kepada pembacanya adalah firman Tuhan. 在箴言所记载的一些教训都是上帝的话语， Karena kita percaya setiap perkataan yang dituliskan oleh penulis Alkitab 因为我们知道，我们相信每一句圣经作者所记的每一句话， itu diilhamkan oleh Tuhan atau diinspirasi oleh Allah 这 sendiri. 都是上帝的灵感动或者上帝所启示的。 Ada dua hal yang perlu kita renungkan pada hari ini berkaitan hidup di dalam firman-Nya. 今天我们要思想两个题目。 Yang pertama, menjadikan firman Tuhan hal yang terpenting. 第一就是将神的话语成为最重要的。 Amsal 7 ayat yang kedua dikatakan, 箴言第7章第2节告诉我们， Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup, simpanlah ajaranku seperti biji matamu. 那边说遵守我的命令就得存活，保守我的法制，好像保守眼中的瞳人。 Tuhan memerintahkan kita untuk berpegang kepada segala perintahnya. 上帝命令我们要持守他的法度， Ini berarti bahwa dalam pekerjaan, di dalam aktivitas, kegiatan sosial, dan lain sebagainya, 也就是说，在我们的工作、我们一些的活动、我们的社交等等， harus tetap berpegang teguh pada firman-Nya. 一直要持守上帝的话语。 Jangan sampai kita berkompromi dengan cara-cara dunia. 我们不要以世界的方式妥协。 Tuhan mengatakan untuk agar kita menyimpan ajarannya seperti kita menjaga biji mata kita sendiri. 上帝告诉我们要保守他的法度，好像保守我们眼中的瞳人。 Bapak Ibu akan melindungi mata Bapak Ibu sekalian sedemikian rupa apabila ada sesuatu yang mengganggu mata, bukan? 我们一定要好好的保守我们的眼睛，免受一些的这个伤害。 Ya, seperti itulah yang Tuhan inginkan ketika kita menyimpan ajarannya. 上帝要我们也是这样的来保守他的教训。 Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, 主爱亲爱弟兄姐妹们， di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak hal yang penting. 在我们日常生活当中，有很多事情是很重要的。 Hal yang penting itu bukan berarti juga hal yang terpenting. 重要不等于最重要。 Uang penting? 钱重要吗？ Penting. 重要， Tapi bukan yang terpenting. 但不是最重要的。 Pekerjaan penting? 我们的工作重要吗？ Penting. 重要， Tetapi bukan hal yang terpenting. 但不是最重要的。 Udara, nafas itu penting atau tidak? 空气或者我们呼吸重要不重要？ Penting dan terpenting. 重要，而是最重要的。 Tepat sekali Bapak Ibu, firman Tuhan dalam bahasa lain artinya nafas Tuhan. 非常的正确。神的话在另外一个语言就是说上帝的呼吸。 Buktinya kita melihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 我们要看提摩太后书 Pasal yang ketiga ayat 16. 第3章16节那边记载说， Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 在那边记载说，圣经是上帝所默示的，以教训、督治、使人归正、教导人学艺，都是有益处的。 Dikatakan segala tulisan ini diilhamkan Allah. 这边说这一些都是上帝所默示的。 Diilhamkan Allah dalam bahasa Yunani artinya theopneustos. 上帝所默示的，在希腊文的这个言词就是 theopneustos。 Kata ini terdiri dari dua kata yaitu theos yang artinya Allah dan pneo yang artinya bernafas. 这有两个字句来组成 ，theo 意思就是上帝 ，pneustos 意思就是呼吸。
Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, firman ini adalah nafasnya Allah. 所以弟兄姐妹们，神的话语就是神的呼吸。 Jadi Alkitab bukan hanya hal yang penting, tetapi hal yang terpenting. 圣经教导我们不是重要的事情，而是最重要的事情。 Saudara-saudari, karena kita tahu hal itu penting, 如果我们知道这是非常重要的， maka firman-Nya harus kita jaga sedemikian rupa agar selalu hidup dalam hati kita. 因此我们要如此的保守这神的话在我们的生命里面。 Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan agar kita jangan didominasi hidup kita oleh hal yang duniawi. 圣经的话也再次的提醒我们，不要被这个世俗的事情来主导了。 Karena seberapa banyak hal yang masuk dalam hidup kita, 因为有多少的事情进入我们的生活里面， seperti itulah jalan kehidupan kita. 我们的生活的道路就是如此。 Tapi jika lebih banyak firman Tuhan yang masuk dalam hidup kita, 如果有更多神的话语进入我们的生活里面， maka firman itu akan bertumbuh subur dan menjadi berbuah dalam kehidupan 那 kita. 么神的话语将在我们心里面成长，而且结出累累的果子。 Sehingga setiap langkah kehidupan kita akan mencerminkan terang kasih Tuhan. 因此，我们生活的每一个脚步都能够呈现上帝的爱。 Amin, saudara-saudara? 阿门。 Amin. Dengan membaca firman Tuhan setiap hari, maka kita menjaga firman-Nya tetap hidup di dalam hati 我 kita. 们每天读圣经，就是保守我们圣经这个话语活在我们的生活里面。 Mungkin ada satu titik kita bosan baca firman 可 Tuhan. 能到了一定的时候，我们觉得已经不喜欢读神的话语， Ya mungkin saja, atau mungkin kecewa sama Tuhan sehingga kita tidak mau lagi baca firman 或 Tuhan. 者有时候我们对上帝失望了，所以我们不想再读神的话语。 Tetapi bersyukurlah dan cintailah firman Tuhan, karena kita masih diberikan anugerah oleh Tuhan untuk menikmati firman-Nya. 但是我们要感恩，因为上帝还给予我们恩典来享受他的话语。 Ada sebuah cerita dari seorang penginjil. 有一个关于一个传道人的故事。 Penginjil ini bernama Robert Summer. 这个传道人名叫 Robert Summer， Dan dia menuliskan bukunya berjudul The Wonder of the Word of God. 他写了一本书，就是上帝话语的奇迹。 Dia menceritakan tentang seorang warga Kansas, Amerika Serikat yang menjadi korban sebuah ledakan. 他提到一个人是这个爆炸事件的牺牲者。 Penginjil ini tidak menyebutkan namanya. 这个传道人不说这个人的名字是什么， Hanya dikatakan wajahnya rusak, 他只是描述他的脸孔破坏了， matanya menjadi buta dan kedua tangannya putus. 而且他变成看不见眼睛瞎了，而且他的手也断了。 Dan informasi tambahannya, orang itu baru saja menjadi seorang Kristen. 而这个人刚好才成为一个基督徒。 Bapak Ibu tahu apa yang menjadi kekecewaan terbesarnya? 你知道他最大的失望是什么吗？ Kekecewaan terbesarnya adalah kondisinya tidak lagi memungkinkan yang meneruskan kesukaannya membaca Alkitab. 他感到最遗憾的就是他不能够再继续他最喜爱的东西，就是读圣经。 Pada suatu hari ia mendengar mengenai seorang wanita di Inggris yang dapat membaca huruf Braille. 有一次，他听到在英国有一个妇女能够读这个盲人的文字， Membaca Braille dengan mulutnya, dengan bibirnya. 就是用他的嘴唇来怎么样读这个盲人的文字。 Jadi bisa dibayangkan bahwa orang yang kena ledak ini dia juga matanya tidak bisa melihat dengan jelas. 这个受伤者、牺牲者，他也不能够看见。 Lalu dia berharap dengan mendapat melakukan hal yang sama, dia memesan Alkitab dengan huruf Braille. 因此，他很想用这个盲人的文字来了解圣经。 Tapi ternyata dia mendapati bahwa syaraf pada ujung bibirnya pun tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana mestinya. 但是他发现到他嘴唇的那个神经线也不能够正常的运作， Jadi ia tidak dapat membedakan huruf-huruf Braille itu, Bapak Ibu. 因此他不能够用他的嘴唇来分辨这个盲人的文字。 Dalam keputusasaannya, ia terus mencoba dan mencoba. 在失望当中，他一而再、再而三的去尝试。 Hingga pada suatu hari ketika ia sedang mencoba membaca huruf-huruf Braille dengan bibirnya, 因此，
到有一天，他继续的用他的嘴唇去感受那个盲人的文字， lidahnya secara tidak sengaja menyentuh beberapa huruf itu. 而不知不觉不知不觉当中，他的石头碰到这个盲人的文字， Betapa kaget dan senangnya dia. 他当时感到非常的惊讶，非常的高兴。 Aku dapat membaca dengan lidahku. 我能够用我的石头来读了。 Saat kisah ini diceritakan oleh penginjil tadi, oleh Summer, 当这个沙漠诉说这段故事的时候， orang itu sudah baca 4 kali seluruh Alkitab dengan menggunakan lidahnya. 这个人已经用他的石头读了4遍的圣经。 Dengan membaca firman Tuhan setiap hari, 我们每天读神的话语， maka kita menjaga firman-Nya tetap hidup di dalam hati 我 kita. 们就保守神的话语一直活在我们当中。 Cerita tadi merupakan kesaksian seseorang tetap menjaga firman Tuhan hidup dalam hatinya,刚才- apapun kondisi dia pada saat itu. 刚才的这个见证告诉我们，无论在任何的情况当中，他仍然持守读神的话语。 Begitu juga Tuhan mau agar setiap kita tetap menjaga kecintaan kita kepada firman Tuhan. 同样的，上帝也愿意我们要喜爱他的言语， Dan biarlah firman Tuhan hidup di dalam hati kita. 而让神的话语活在我们的心中。 Selagi kita memiliki kesempatan baca Alkitab, 当我们还有机会读圣经的时候， selagi kita masih bisa memegang Alkitab dan mengerti setiap kata-kata, 趁着我们能够掌握圣经、了解每一个词句的时候， gunakanlah kesempatan itu. 我们好好利用这个机会， Jangan disia-siakan. 不要放弃，不要 Jangan 浪费 jadikan 了， Alkitab pajangan. 不要将圣经当做一个摆饰品。 Kalau gereja kasih kita Alkitab bukan untuk disimpan. 如果教会给我们圣经，不是让我们收藏。 Waktu kita dibaptis, CD atau baptis dewasa, kita diberi Alkitab oleh gereja. 当我们洗礼或者见真理的时候，教会有给予我们一本的圣经， Tujuannya untuk dibaca, bukan untuk disimpan. 目的是要我们聆读，不是要我们收藏起来。 Waktu kita menikah diberkati gereja, gereja kasih kita Alkitab yang bagus. 当我们在教会举行婚礼的时候，教会也颁发给我们一本圣经。 Alkitabnya warna putih, sangat bagus sekali. 这本圣经是白色的，非常的漂亮， Bukan dipajang, disimpan menjadi memori. Oh, saya pernah menikah diberkati di gereja. 不是只是一个摆饰品，证明我们曾经在某个教会举行婚礼。 Tapi Alkitab itu harus dibaca, Bapak 我们 Ibu. 的圣经必须我们要每天的去读。 Poin yang kedua, 第二点， memberikan firman Tuhan masuk dalam aspek kehidupan kita. 让神的话进入我们生活的各个层面。 Amsal yang ke-7 ayat yang ketiga. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. 箴言第7章第1节告诉我们，就是将神的话语记在我们的指头上，记在我们的指头上，刻在我们的心板上。 Tambatkanlah itu dari suku kata tambat, Bapak Ibu. 记就是从这个绑的意思。 Yang artinya begitu menarik bila kita lihat di kamus. 如果我们从字典来看，非常的有意思。 Kalau dalam bahasa Indonesia, tambat itu artinya ikat dan terikat. 系就是绑住或者被绑住。 Jadi kalau sebuah perahu mau berlabuh, maka harus turunkan jangkar dan tarik tali pancang. 如果一艘船要靠岸，必须抛锚，而且拿一个绳子绑在这个码头上， Lalu perahu itu diikatkan di pelabuhan. 然后用绳子绑在码头的这个柱子上。 Itu juga dapat disebut tambat dalam bahasa Indonesia. 印尼文就是叫做担把。 Jadi tambatkan juga dapat diberi arti sebagai berlabuh. 这句的意思也可以说是靠岸将船停泊在这个码头里面。 Saudara-saudari, hidup ini dapat juga diilustrasi atau diibaratkan seperti kita dalam sebuah perahu. 我们的生活也可以用一艘船来比喻。 Kita belayar jauh ke suatu tempat atau pergi mencari ikan, tetapi suatu saat kita perlu pulang untuk berlabuh. 我们出去航行到大海里面，可能是去捕鱼或者去出海，但是有一天我们还是要回来的。 Kita berlabuh ke dermaga untuk mengisi segala keperluan, untuk belayar lagi, atau sekedar untuk beristirahat. 我们再次的靠岸停泊在这个码头，主要的是再次的
准备我们再次出海的一些习用品，或者回来靠岸在那边休息。 Dengan kata lain, Amsal ini dengan kata-kata hikmatnya mengajak setiap pembacanya agar menyadarkan diri atau mengikat diri pada firman Tuhan. 换句话说，这个箴言提醒我们每一个人要靠着上帝的话语。 Seberapa jauh kita belayar, 我们航海的多远， maka perlulah kita tetap berlabuh kepada firman Tuhan. 最重要的，我们终于也还是要靠岸，靠在上帝的话语当中。 Firman Tuhan memberikan kita menambatkan firman-Nya pada jari kita. 圣经告诉我们，将他的话语记在我们的指头上。 Ini berarti bahwa kita harus membuat agar firman-Nya dapat lekat dan terikat dalam hidup kita. 这意思是说，将上帝的话语附属在我们的生活里面， Dan tidak terlepas dari kehidupan kita. 不从我们的生活里面脱离了。 Kalau ada sesuatu yang terikat pada jari kita, 一些记在我们指头上了， maka kita akan ingat selalu benda tersebut. 我们时常会记得这个东西。 Maka Tuhan juga mau agar kita ingat dan hidup di dalam firman Tuhan itu. 上帝也要我们时常记得，或者活在他的话语当中。 Bukan saja menuliskan tapi mempraktekkan dalam kehidupan kita. 不单是写在那边，而且在我们的生活里面表现出来， Di dalam pekerjaan, 在我们的工作， dalam keluarga, 在我们的家庭、 lingkungan, 我们的环 dan 境， teman dan lainnya. 还有我们朋友当中。 Biarlah firman itu menjadi rema dalam hidup kita. 但愿上帝的话语成为我们生活的道。 Dahulu ketika Johannes Gutenberg 以前当这个 Gutenberg 的时代， dia menemukan mesin cetak bergerak pada tahun sekitar 1450. 他在1450年的时候发明了这个印刷机。 Pada saat itu adalah awal sebuah era komunikasi massa di dunia barat 当时候就是西方国家这个通信发达的开始， dan memudahkan penyebaran informasi kepada masyarakat luas. 这个时候有方便于这个传播信息。 Tingkat kemampuan orang-orang pada saat itu juga dalam menulis dan membaca pun meningkat. 人类在写或者听这写或者读的这个方面也一直在增长， Menghasilkan ide-ide yang baru, 产生了一些新的主义， menghasilkan perubahan yang pesat 产生了很大的改变。 dalam bidang sosial dan juga keagamaan. 即使在宗教方面或者在社会方面， Gutenberg berhasil menerbitkan Alkitab cetak untuk pertama kalinya. 他第一次的出版了这个印刷的圣经。 Sebelum ada Alkitab cetak ini, dulu orang menulis Alkitab itu butuh waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk menyelesaikan satu jilid saja. 在还没有印刷这个圣经的时代，抄写一本圣经需要很长的时间。 Sama beberapa abad kemudian, mesin cetak membuat kita dapat dengan mudah membaca Alkitab. 然后这个印刷机的这个发展，使我们很容易的能够读这个圣经。 Walaupun Alkitab sekarang juga ada versi elektroniknya, 即使现在也有这个电子圣经， tapi masih banyak orang suka baca Alkitab cetak ini. 但是还有很多人喜欢用印刷的这个圣经。 Nah, ini penemuan Gutenberg. 这个是 Gutenberg 的发明。 Alkitab yang dahulu sangat sulit diperoleh karena biayanya tinggi, 圣经以前很难的找到一本的圣经，因为造价非常的高。 tetapi sekarang dengan mudah kita dapatkan. 但是现在我们到处都能够得到圣经。 Saudara-saudari, dengan kondisi saat ini akan terasa aneh sekali ketika kita berpikir bahwa sulit untuk baca Alkitab. 因此，弟兄姐妹，如果以现在的时候，我们说我们很难读圣经，是感觉到非常的奇怪了。 Saya percaya Tuhan membukakan jalan agar Alkitab dapat dicetak dan dibaca oleh semua orang. 我相信上帝开了一条道路，使圣经被印刷，而且到处都能够读圣经。 Pasti ada rencana Tuhan. 一定有上帝的计划。 Yang terutama agar lebih banyak lagi orang membaca dan mencintai firman-Nya. 最重要的是，每一个人能够读圣经而喜爱他的话语。 Hari ini Alkitab di tangan kita. 今天圣经在我们的手上， Kita bisa kapanpun, dimanapun untuk mengakses Alkitab. 我们无论在什么时候，在什么地方都能够得到这个圣经。 Apakah masih ada alasan untuk buat kita untuk tidak baca 是 Alkitab? 不是我们还有理由说我们不读圣经呢？
Pada waktu beberapa bulan yang lalu saya mendengarkan khotbah Pastor Rick Warren, pendeta Rick Warren. 几个月之前，我听到 Rick Warren 的一个讲道， Dia adalah seorang penulis yang terkenal. 他是一个非常出名的作者， Bukunya Purpose Driven Life sudah tercetak begitu banyak. 就是他所出版的标杆的人生已经出版了很多。 Beliau mengatakan agar kita tetap sehat di tengah bahaya virus corona, 他告诉我们要在现在疫情当中仍然保持健康的身体。 caranya adalah dengan mengurangi membaca berita-berita sampah. 最重要的就是不要去读那些垃圾式的这个新闻， Atau mengurangi membaca berita yang dapat membuat kita khawatir dan lain-lain. 或者尽量的少读那些使我们挂虑的新闻。 Solusinya adalah semakin rajinlah membaca firman Tuhan. 也就是说，我们的出路就是更勤读圣经。 Hari ini kita dengan membaca firman Tuhan memperbaharui jiwa kita dengan membaca firman Tuhan itu. 今天就是用这个勤读圣经来改变我们的生活。 Kesehatan hari ini bukan hanya bisa kesehatan tubuh, 这个健康不只是代表我们身体的健康， tapi kita juga perlu menjaga kesehatan emosional kita dan juga spiritual kita. 我们同样的要保持我们属灵或者心灵上的健康。 Sama seperti tubuh butuh makanan, 就像我们的身体需要一些食物， jiwa dan roh juga perlu makanan. 我们的属灵的生命也需要我们灵粮。 Firman Tuhan adalah makanan bagi jiwa dan roh kita. 上帝的话语就是我们生命的灵粮。 Apakah kita rela tubuh kita tidak diberi makan? 是不是我们想让我们属灵的生命没有食物呢？ Di dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang 21 mengatakan, 在雅各书那边告诉我们， sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. 所以你们要脱去一切的误会和淫余的邪恶，存温柔的心，领受那所栽种的道，就是能救我们灵魂的道。 Jadi firman Tuhan itu berkuasa menyelamatkan jiwamu. Maksudnya apa? 因此，神的话能够救我们的灵魂，这到底什么意思呢？ Maksudnya adalah firman itu dapat menjadi makanan untuk jiwa kita. 也就是说，神的话能够成为我们生命的灵粮， Dapat memulihkan jiwa kita dan mengembalikan jiwa kita yang lelah dengan rutinitas sehari-hari. 可以恢复我们属灵的生命，使我们能够执行每天的这个活动。 Ada kebiasaan yang direkomendasi oleh Pastor Rick Warren. Rick Warren 给予我们一个习惯， Katanya God's word, first word, and God's word, last 就 word. 是神的话语是首先的，他的话语也是最后的。 Maksudnya apa? 什么意思呢？ Maksudnya begini Bapak Ibu. 他意思是这样： Ketika pada malam hari kita akan istirahat, 当每个晚上我们要休息的时候， kita buka Alkitab dan letakkan Alkitab itu terbuka, jangan tertutup. 我们打开我们的圣经，让这个圣经仍然打开着，不要把圣经关上。 Buka Alkitab yang terbuka itu di sebelah tempat tidur kita. 将我们打开的圣经放在我们的床边， Karena Alkitab yang terbuka memberikan kita dorongan untuk membaca. 因为打开的圣经能够有一股激励我们去读的这个意念。 Pada pagi hari memulai hari dengan membaca terlebih dahulu Alkitab yang sudah terbuka itu. 每天早上我们就读这个已经打开的圣经。 Kita mau baca Alkitab selama 5 menit, 15 menit, atau setengah jam, sejam tidak jadi masalah. 我们读圣经5分钟、10分钟、15分钟或者半个小时都无所谓。 Karena panjangnya baca kitab tidak menjamin kita atau menentukan kita mengerti firman Tuhan. 因为我们读圣经的长短，并不保证我们能够理解里面的话语。 Anggap saja misalkan satu perikop atau satu pasal. 我们只读一段或者一章， Setelah selesai baca, stop, biarkan Alkitab terbuka. 我们读了之后我们就停止下来，让这本圣经仍然打开， Lalu simpan di sebelah tempat tidur kita kembali. 然后放在我们的床边。 Sepanjang hari kita beraktivitas, 那么我们就开始我们一天的活动。 malam waktu istirahat, 当我们要休息晚上的时候， kita menyediakan waktu untuk baca Alkitab. 我们在准备我们的时间来读圣经。 Ingat Bapak Ibu, menyediakan waktu bukan menyisakan waktu.
记得弟兄姐妹，我们预备我们的时间，不是将我们的存下来的时间， Lalu kita baca Alkitab yang terbuka tadi pagi itu. 然后我们就读早上已经打开的圣经， Lalu kita lanjut kembali baca Alkitab sampai besok berulang kembali. 然后我们再继续的这个读圣经，一直持续到明天早上。 Saudara-saudari, pandemi ini mengajak kita, 弟兄姐妹，在这个疫情当中教导我们， membentuk kita, menempa hidup kita sampai sedemikian rupa. 塑造我们，锻炼我们的这个生活。 Saya juga mengerti tidak mudah bagi kita di tengah-tengah pandemik ini. 我也知道，在现在疫情当中非常的困难， Ibadah semakin bersifat personal. 我们的崇拜比较越来越个人化。 Anda hadir dalam kebaktian online atau tidak, 你参加一个线上的聚会或者没有， itu semua kita sendiri yang tahu dan kita sendiri yang atur. 只有我们自己知道，也只有我们自己来安排。 Tapi janganlah firman Tuhan kita lupakan 但是，请不要忘记神的话语， atau kita abaikan, 或者我们忽略了， bahkan sampai kita tinggalkan. 甚至我们放弃。 Karena firman Tuhan adalah vitamin agar imun kerohanian kita tetap sehat. 因为神的话语是我们属灵生命的维他命，或者是我们属灵生命的这个抗体。 Biarlah firman Tuhan menjadi kita pegang setiap hari. 当然，我们每天抓住神的话语。 Amin. 阿门。 Mari kita masuk di dalam doa. 我们再进入祷告。 Bapak kami dalam kajian surga, terima kasih ya Bapak atas firman Tuhan yang mengingatkan kami. Hari ini kami telah belajar agar kami tetap berpegang pada firman Tuhan. Biarlah Tuhan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini, dalam kondisi apapun mereka saat ini ya Tuhan, Engkau lindungi dan sertai. Dan firman Tuhan menuntun langkah setiap jemaat Tuhan GMI Gratia. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan dengan satu pujian, yaitu pujian "我要耶稣", saya perlu Yesus. 我深知道我真需要耶稣，才有种事无朋友相握住。我深欢乐，因我得到耶稣，虽然人都挑重担担，我要耶稣，我要耶稣。我要耶稣，我没人需要耶稣。光明时了，我要他；黑夜漫步，我要他。每日在我生命中，我要耶稣，我要耶稣，ku perlu dia sungguh. Saat susah tiada yang seperti dia di hatiku, ku dapat kasihnya, meski yang lain tak perlu dia, ku perlu Yesus. Aku perlu akan Yesus, tiap hari ku perlu. Saat terang dia ku perlu, saat gelap ku perlu. Pimpinan Tuhan Yesus yang ku perlu. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Adapun pokok-pokok doa pada malam hari ini, yang pertama kita akan mengucap syukur pada Tuhan kita. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian kita bersyukur untuk kemurahannya, kita masih dapat tetap beribadah dan melayani
sampai pada saat ini. Kita juga akan menaikkan syukur atas segala pemeliharaan Tuhan di setiap pekerjaan dan kehidupan kita. Bapa kami yang di sorga, ya Allah pencipta langit dan bumi. Bapa kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Bahkan ketika kami dilahirkan sampai pada saat ini, penyertaan-Mu selalu ya dan amin. Terima kasih juga Bapa atas kemurahan hati-Mu. Sehingga pada saat hari ini juga dan di saat ini juga, kita boleh diberi kesempatan yang begitu indah pada malam hari ini untuk boleh beribadah, bersekutu, dan bersama-sama melayani Engkau. Bapa, semua itu adalah anugerah dan kebaikan-Mu semata. Bapa, kami juga ingin sekali bersyukur ya Bapa, atas segala pemeliharaan Engkau di dalam setiap aspek kehidupan kami, baik di dalam pekerjaan maupun di dalam kehidupan kami. Sehingga kami pada hari ini, sekalipun dalam keadaan wabah pandemi yang menyerang Indonesia, kami semua masih diberi kesehatan yang baik. Kami semua masih boleh beribadah di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kemudian kita akan berdoa untuk pergumulan bangsa Indonesia. Kita akan berdoa untuk pelaksanaan vaksinasi yang sedang dijalankan. Kiranya dapat efektif dan menekan penyebaran virus. Yang kedua, kita juga akan mendoakan untuk pemerintahan daerah di dalam menjalankan program PPKM untuk menekan penyebaran virus corona. Kiranya ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan warga setempat. Kemudian kita akan berdoa juga untuk upaya pemerintah di dalam memperbaiki perekonomian Indonesia. Kiranya Tuhan membukakan jalan. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus, mulia nama-Mu. Bapa, kami berdoa ya Bapa untuk pelaksanaan vaksinasi yang sedang dijalankan di Indonesia di berbagai daerah. Semua adalah kemurahan-Mu semata. Bapa, kiranya pelaksanaan vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar dan efektif. Dan pelaksanaan ini boleh sampai kepada masyarakat dan kiranya boleh dengan pelaksanaan ini penyebaran virus corona ini dapat dikurangi. Bahkan jika memungkinkan Bapa, kami berdoa kiranya penyebaran virus ini dapat diatasi dengan segera. Kami juga memohon kepada Engkau ya Bapa, untuk pemerintahan daerah yang ada di Indonesia yang sedang menjalankan program PPKM untuk menekan penyebaran virus corona. Kiranya baik pemerintahan maupun juga warga setempat diberi kemampuan, diberi kesadaran dan mampu untuk saling bekerja sama sehingga program ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan efektif untuk mengurangi ataupun menghambat penyebaran virus corona. Bapak, kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati pemerintahan kita, Bapak Presiden Jokowi dan segala jajarannya di pemerintahan. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan hikmat dan kemampuan serta kebijaksanaan di dalam memperbaiki perekonomian Indonesia, terutama akibat pandemi virus corona. Kiranya Tuhan membukakan jalan bagi negara Indonesia, sehingga perekonomian Indonesia boleh kembali bertumbuh
sebagaimana mestinya. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Yang ketiga, kita akan berdoa untuk gereja. Kita akan berdoa untuk kegiatan online yang dilakukan gereja selama tahun 2021. Ini boleh menolong jemaat agar tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, kita akan berdoa untuk setiap hamba Tuhan, para pelayan dan tim perekam, serta para pelayan yang lain yang melayani, kiranya senantiasa diberikan kesehatan, hikmat dan kekuatan serta sukacita. Yang ketiga, kita akan doakan untuk karyawan gereja, baik itu staf, office boy, supir maupun satpam, kiranya senantiasa mereka diberi kekuatan dan pelindungan daripada Engkau. Bapa kami yang di surga, kami memohon kepadamu, berdoa di dalam satu hati. Kiranya segala kegiatan online gereja, segala kegiatan ibadah yang dilakukan secara online, yang dilakukan selama tahun 2021 ini, boleh menolong para jemaat agar mereka boleh bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Walaupun dalam keadaan online, kiranya Roh-Mu selalu mengurapi setiap daripada kami semua, sehingga walaupun ibadah dilakukan secara online, kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh semakin mengenal Engkau dan kehendak-Mu. Dan hubungan kami dengan Engkau semakin hari semakin intim. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap hamba-Mu dan juga para pelayan dan tim perekam yang melayani di dalam gereja. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan hikmat yang daripada-Mu. Kekuatan Kau berikan pada mereka. Dan juga kebijaksanaan serta kesehatan di dalam melayani Engkau. Bapa, kami berdoa juga kiranya di dalam pelayanan mereka juga dapat merasakan hadirat-Mu. Mereka juga dapat semakin mengenal Engkau. Dan terlebih mereka boleh merasakan sukacita melayani Engkau. Kami juga berdoa ya Bapa untuk semua karyawan gereja, baik itu staf, baik itu office boy, supir maupun satpam. Bapa, kiranya Engkau juga memberkati mereka dan keluarga mereka dimanapun mereka berada. Kiranya pelindungan-Mu dan pemeliharaanmu selalu menyertai mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kemudian kita akan berdoa bagi lingkungan. Kita akan berdoa untuk perbaikan kondisi lingkungan yang semakin tercemar, masalah sampah, pencemaran udara, air dan tanah. Kita juga akan berdoa untuk pemerintah supaya diberikan hikmat dalam pembangunan dan bertindak tegas bagi yang merusak lingkungan demi kelestarian hidup. Dan ketiga, kita akan berdoa juga supaya setiap orang sadar untuk menjaga keseimbangan alam dengan tidak membuang sampah dan limbah sembarangan. Mereka boleh sadar akan perlunya kebersihan. Bapa di surga, Tuhan Yesus, kembali kami naikkan seruan kepada Engkau. Ya Bapa, kami berdoa kiranya Engkau turut campur di dalam perbaikan kondisi lingkungan yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia ini. Semakin hari semakin tercemar, baik itu masalah sampah, pencemaran udara, air dan tanah. Bapa, Engkau yang maha tahu, sejak semula Engkau menciptakan dunia ini, yang Engkau kehendaki adalah bahwa dunia ini boleh
dalam keadaan harmonis. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau turut campur di dalam menjaga, memelihara keharmonisan lingkungan di dunia ini. Kami juga memohon kepada Engkau, kiranya Engkau memberikan hikmat dan kekuatan, serta kemampuan kepada pemerintahan kita maupun pemerintahan yang ada di dunia, supaya mereka diberikan kemampuan di dalam membangun kembali, di dalam menjaga, memelihara lingkungan, dengan cara bertindak tegas terhadap sesiapapun yang berusaha untuk merusak lingkungan, demi keharmonisan, demi kelestarian hidup seluruh umat manusia. Bapa, kami juga berdoa supaya setiap orang, terutama anak-anak-Mu, umat-Mu yang berada di dunia ini, mereka boleh sadar untuk menjaga keseimbangan alam, turut serta di dalam melestarikan lingkungan dengan cara tidak membuang sampah, tidak membuang limbah sembarangan, memiliki kesadaran bahwa sebagai umat-Mu ya Bapa, di dalam kitab Kejadian pada saat penciptaan, bahwa melestarikan, mengelola dan memelihara dunia ini adalah bagian dari panggilan umat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir kita akan berdoa untuk pribadi kita masing-masing. Yang pertama kita akan berdoa kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan dan hikmat kebijaksanaan untuk terus beriman kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita senantiasa hadir di dalam hidup dan keluarga kita. Kiranya iman kerohanian kita juga boleh terus bertumbuh dan giat bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan melakukan doa Bapa kami bersama-sama. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。 Bapak Ibu Saudara, mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih daripada Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.